Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfarah Natasha binti Mansur. Jadi pada hari ini saya akan menceritakan tentang refleksi atau rumusan akhir yang saya peroleh semasa menjalankan tugasan 2 bagi subjek GAPD 1032 Asas Pembelajaran Digital. Baiklah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nurfarah Natasha binti Mansur. Angka giliran 2022-1423-40061 daripada unit PKK 1, ambilan Jun 2022. Nama pensyarat adalah Puan Nur Ashkin binti Osman dan subjek ini adalah subjek GAPD 1032 Asas Pembelajaran Digital. Ini merupakan hasil dapatan akhir yang saya dapat rumuskan dari apa yang telah saya peroleh sepanjang menjalankan tugasan 2 ini, iaitu projek bagi subjek GAPD 1032 Asas Pembelajaran Digital, pengurusan persekitaran pembelajaran peribadi. Jadi pada kali ini kita akan melihat kepada topik 1, 2 dan 3, iaitu topik 1 adalah konsep pembelajaran digital, topik kedua adalah peranan pelajar era digital, dan topik ketiga adalah peranan guru era digital. Baiklah, yang pertama adalah saya telah menerapkan model SAMR, iaitu yang pertama adalah S, iaitu substitution, iaitu pergantian, di mana saya telah membuat nota ke dalam slide menggunakan aplikasi Canva. Seterusnya adalah augmentation atau penambahan, di mana saya telah menambahkan gambar dan grafik ke dalam Canva supaya menjadi lebih menarik. Seterusnya adalah M, iaitu modification atau pengubahsuaian, di mana saya telah merekod video mengenai nota yang telah saya buat dan masukkan ke dalam aplikasi YouTube. Seterusnya adalah The Digital Competence Framework 2.0, di mana saya telah memanfaatkan alat dan sumber teknologi bagi membolehkan saya untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Contohnya, saya menggunakan aplikasi Google Meet untuk berinteraksi dan berkomunikasi bagi menemu ramah guru prasekolah untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut mengenai subjek PKK 1172, iaitu didik hibur dalam prasekolah. Seterusnya saya juga menggunakan aplikasi WhatsApp, iaitu supaya saya dapat bekerjasama dan berkongsi pendapat serta idea melalui aplikasi tersebut. Akhir sekali, saya juga telah mengamalkan Netiquette, iaitu dengan saya dan ahli kumpulan yang lain hanya berbincang mengenai tugasan 2 sahaja, terutamanya contoh soalan yang bakal diberikan kepada guru prasekolah tersebut bagi menjayakan lagi projek tugasan 2 ini. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada topik 2, iaitu peranan pelajar era digital, iaitu piawaian pelajar ISTE. Yang pertama adalah pelajar diberdayakan, di mana saya telah menganalisis kerja kursus yang telah diberikan dengan menggunakan teknologi digital, iaitu menggunakan aplikasi Google Meet untuk mendengar taklimat kerja kursus secara lebih terperinci supaya saya memahami tentang apa yang bakal saya lakukan. Baiklah, yang seterusnya adalah kewarganegaraan digital, iaitu saya telah menggunakan alat dan sumber teknologi secara beretika dan selamat. Contohnya, saya hanya merujuk kepada artikel-artikel yang sah di aplikasi Google Scholar, dan saya juga tahu hak saya sebagai pengguna, iaitu saya tidak memplagiat sebarang hasil kerja orang lain. Seterusnya adalah pembina pengetahuan, di mana saya telah menggunakan alat digital untuk meningkatkan lagi pengetahuan melalui carian di internet. Contohnya, saya menggunakan aplikasi Google Scholar untuk mencari maklumat-maklumat berkaitan dengan subjek GAPD 1032 sepanjang menjalankan tugasan 2 ini. Seterusnya adalah saya menggunakan aplikasi Google Meet untuk menemu ramah guru prasekolah. Dengan ini, saya dapat menambahkan lagi pemahaman dan pengetahuan tentang subjek PKK 1172, iaitu pengenalan mengenai tentang didik hibur yang diperlukan di prasekolah. Seterusnya adalah
Berdasarkan tugasan 2 ini, saya dikendaki untuk menghasilkan Google Site. Dengan ini, saya dapat membina pengalaman dan pembelajaran yang lebih bermakna. Seterusnya adalah pereka bentuk inovatif, di mana berdasarkan tugasan 2 ini, saya dikendaki untuk membuat Google Site. Jadi, saya menggunakan aplikasi YouTube untuk melihat cara-cara menghasilkan Google Site yang lebih menarik dan berkesan. Seterusnya, saya juga telah menggunakan teknologi ini dalam proses reka bentuk, di mana saya menghasilkan Google Site mengikut kreativiti saya sendiri. Baiklah, saya juga telah menerapkan piawaian pelajar ISTE ini, iaitu pemikiran komputasional, di mana saya telah memanfaatkan kegunaan teknologi, iaitu saya dan ahli kumpulan yang lain telah membuat grup menggunakan aplikasi WhatsApp bagi bersama-sama berbincang dan menjayakan tugasan ini. Kami juga telah mencipta inisiatif baru atau strategi bagi menyelesaikan masalah yang telah saya dan ahli kumpulan saya hadapi semasa menemu ramah rakan pembelajaran. Contohnya, kami telah menemu ramah rakan pembelajaran iaitu guru prasekolah menggunakan aplikasi Google Meet. Malangnya, rakaman tersebut tidak mendengarkan sebarang audio atau bunyi. Jadi, kami telah menggunakan aplikasi lain bagi merakam sesi temu ramah tersebut dan akhirnya ia berjaya. Seterusnya adalah komunikator kreatif, di mana saya menggunakan aplikasi WhatsApp dan Google Meet untuk berkomunikasi dan menyampaikan maklumat dengan jelas dan berkesan. Contohnya, kami telah berbincang mengenai soalan-soalan yang bakal diajukan kepada guru prasekolah iaitu rakan pembelajaran. Seterusnya adalah collaborator global, di mana saya telah menggunakan aplikasi Google Meet bagi menemu ramah seorang guru prasekolah dan menggunakan aplikasi Zoom untuk merakam sesi temu bual tersebut. Saya juga telah bekerjasama secara berpasukan dengan ahli kumpulan lain bagi menjayakan tugasan ini. Seterusnya, saya juga telah berkolaborasi dengan guru prasekolah di SK Bandar Baru yang terletak di Kedah. Dengan ini, kami dapat berkongsi maklumat dan menimba ilmu pengetahuan yang baru. Baiklah, seterusnya kita pergi pula kepada model pembelajaran bermakna SLM, di mana saya telah membina kemahiran untuk membentuk hubungan interpersonal dan intrapersonal, iaitu saya dapat bekerja secara individu dan secara berkumpulan dengan berkesan. Contohnya, saya juga dapat menguruskan hubungan kolaboratif secara lebih berkesan dan baik, iaitu antara saya dan ahli kumpulan serta rakan pembelajaran. Seterusnya adalah aspirasi, iaitu saya percaya dengan kemampuan dan kebolehan diri saya bagi menjayakan tugasan 2 ini dengan baik dan mendapatkan markah yang cemerlang. Baiklah, yang seterusnya adalah belajar cara belajar. Yang pertama adalah metakognitif, di mana ini sangat membantu saya bagi menjalankan tugasan ini dengan lebih berkesan, di mana saya sedar perkara yang saya ketahui dan perkara yang saya tidak tahu. Jadi dengan ini saya akan mengambil inisiatif untuk menggunakan aplikasi Google Scholar bagi mencari maklumat-maklumat yang lebih lanjut mengenai tugasan yang telah diberikan. Seterusnya adalah maklum balas, iaitu saya dapat membuat rumusan mengenai maklum balas yang telah diterima. Contohnya berdasarkan daripada aplikasi WhatsApp, di mana saya dapat berkongsi maklumat dan membuat rumusan berdasarkan maklum balas yang telah diberikan oleh rakan-rakan serta guru. Seterusnya adalah agensi, iaitu saya dapat meneroka idea sendiri. Contohnya, saya dapat meningkatkan pemikiran kreatif dan kritis bagi menghasilkan Google Site yang menarik. Baiklah, bagi topik 3 iaitu peranan guru digital, saya dapat mengaplikasikan kerangka 3R, iaitu rigor, relationship dan relevance. Yang pertama adalah rigor, iaitu penegasan, di mana saya dapat menghasilkan Google Site yang menarik dengan meletakkan banyak gambar, grafik serta link berkaitan dengan tugasan tersebut. Seterusnya, Google Site ini juga dapat memudahkan pemahaman dan meningkatkan lagi daya kreativiti dalam diri saya. Seterusnya adalah relationship, iaitu perhubungan,
Contohnya, saya telah menggunakan aplikasi Google Meet untuk mengeratkan hubungan saya sebagai pelajar dan guru serta hubungan saya dengan rakan pembelajaran. Contohnya, saya telah mendengar taklimat kerja khusus yang telah diberikan melalui aplikasi Google Meet. Seterusnya, saya juga menggunakan aplikasi tersebut bagi menemu ramah rakan pembelajaran iaitu guru prasekolah untuk menambahkan lagi pengetahuan dan pemahaman. Baiklah, akhir sekali adalah relevance iaitu perkaitan di mana saya telah menghasilkan Google Site yang dapat dijadikan sebagai rujukan dan dikongsi dengan orang lain supaya dapat digunakan dalam kehidupan seharian, di mana Google Site ini boleh dijadikan rujukan kepada rakan-rakan dan orang lain. Yang terakhir adalah kerangka 3E iaitu engagement, enhancement dan extension. Yang pertama adalah engagement iaitu keterlibatan, di mana saya dapat menyiapkan tugasan JPD 1032 ini dengan menggunakan aplikasi Google Site. Seterusnya adalah enhancement iaitu penambahbaikan, di mana saya dapat memperluaskan lagi skop carian saya dengan menggunakan aplikasi Google Scholar untuk mencari maklumat-maklumat berkaitan dengan tugasan 2 JPD 1032 ini. Seterusnya, saya juga menggunakan aplikasi YouTube bagi membolehkan saya untuk membuat Google Site yang lebih menarik. Seterusnya adalah extension iaitu perkembangan, di mana saya telah masukkan Google Slide yang telah saya buat dan merakam untuk masukkan ke dalam YouTube sebagai rujukan kepada orang lain bagi membina kemahiran untuk membuat Google Site ini dan boleh digunakan dalam kehidupan seharian. Akhir sekali adalah kerangka 3E ini dapat mempertingkatkan keupayaan saya untuk berfikir secara kritis dan tingkatkan lagi kualiti produk pada tahap extension. Secara keseluruhan, rumusan yang dapat saya simpulkan adalah teknologi digital ini memainkan peranan penting bagi membolehkan saya untuk melakukan tugas dengan lebih efektif dan berkualiti serta dapat menjimatkan masa dan memudahkan kerja untuk menghasilkan sesuatu tugasan dengan lebih berkesan. Seterusnya, dengan kewujudan teknologi digital ini banyak memudahkan kerja bagi melaksanakan pembelajaran digital untuk kita mempertingkatkan lagi ilmu pengetahuan dan memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.